Indeks gubahan. Okey, daripada minggu lepas ada apa-apa nak tanya lagi ke sebelum kita masuk indeks gubahan? Boleh sambung. Alright, good. Okey. Dalam topik indeks gubahan ni selalunya kita akan deal di dalam format SPM. Dalam soalan-soalan SPM kita akan deal banyak tentang pembuatan barang ataupun makanan. Okey, contoh dia macam dalam skrin sekarang ni untuk inquiry 3. Kita nak buat apa? Ni mungkin buat kek lah ni. Buat biskut, okey. Jadual di bawah menunjukkan indeks harga peratus bagi 4 jenis bahan digunakan untuk buat biskut. Biskut semperit. Tengok bahan dia ada mentega, gula, tepung gandum, telur. Kalau minggu lepas kita tengok pada satu bahan saja, satu barang saja. Katakanlah kereta, harga kereta naik sekian-sekian banyaknya daripada 1 tahun ke 1 tahun. Tapi kali ini dia even untuk kereta ada banyak komponen. Ada tayar, ada bahan-bahan plastik, ada bahan besi, macam-macam. Jadi untuk setiap bahan tu dia harga dia mungkin turun atau naik mengikut keadaan, mengikut ekonomi negara. Jadi ini biskut semperit punya contoh. Dia kata okey, mentega indeks harga dia 120. Daripada tahun 2019 ke 2018 mentega 120, gula 127. Jadi gula dia naik lebih banyak lagi berbanding mentega. Tepung gandum naik juga, tapi naik sedikit. Telur pun naik sedikit, 107. Jadi di sini melihat kepada peratus pula. Okey, peratus mentega untuk buat biskut semperit 30%. Okey, gula 15%, tepung gandum boleh banyak 50%. Jadi harga biskut semperit ni kebanyakannya akan influence influence dalam bahasa Melayu akan pengaruh dipengaruhi kebanyakan oleh tepung gandum. Kalalah tepung gandum naik, dia punya indeks harga dia naik melampau 150 kan. Jadi harga biskut semperit tu pastinya akan naik mendadak. Berbanding dengan telur. Telur hanya 5% saja. 5% saja bahan dalam semperit itu diambil daripada telur. Jadi dia punya indeks mempunyai pengaruh yang kurang berbanding dengan tepung gandum, berbanding dengan mentega, berbanding dengan gula. Okey, dia bergantung pada 50%. Jadi of course bila keadaan macam ni maknanya kita ada formula. Alright. Tadi untuk yang inquiry 3 ni, dia kata purata indeks harga mengikut indeks setiap bahan individu ialah macam ni. Macam mentega 120 darab 30. Sebab dia 30% saja. Kemudian untuk gula 127. 127 sekejap. Boleh tak saya guna pen kat sini? Tak boleh guna pen. Boleh guna pen. Okey. Tak boleh juga. Sekejap pening. Ini boleh kot. Allah, tak boleh. Okey, never mind. Saya tunjuk contohnya lah. Saya ingatkan saya nak guna pen tapi tak boleh. Okey, gula 127. Indeks jadi darabkan dengan 15 sebab dia 15%. Okey. Tepung gandum 108 darab 50%. 50% ni adalah peratus paling tinggi dan juga telur tadi 107 darab 5 dan dibagikan dengan 100. Jadi dapatlah purata indeks harga ialah 114.4. Jadi macam tu cara dia. Ini dia yang kita katakan indeks gubahan. Dan indeks gubahan dia ada simbol iaitu I bar. Okey, so far okey. Jadi ini dia formula dia. Alright. Okey,
Ini formula dia. Okey. Jadi I bar adalah bersamaan I1. I1 adalah indeks harga untuk bahan pertama dengan W1. W1 ni dalam bahasa Inggeris kita panggil weightage ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil pemberat lah. Sebab tu dia guna W, simbol W, sebab W tu untuk perkataan English dia weightage. Weightage. IGHT, weight weight ni berat weightage. Itu W. Weightage itu pemberat. Weightage. I1 W1 campur I2 W2 bergantung kepada berapa banyak bahan. Okey. Kemudian sampai ke INWN, bermakna N adalah nilai N tu adalah integer. Bergantung pada berapa banyak bahan. Kemudian dibahagikan dengan jumlah weightage dia. Weightage dia selalunya jadi 100 lah. Okey. Ataupun dalam format summation, dia jadi seperti mana dalam di bawah ni. Saya tak pasti sama ada megap biasa tak dengan simbol sigma huruf besar ni. Sigma huruf besar ni bisa nampak tak? Biasa nampak. Sigma huruf besar tu maksud dia summation. Summation dalam bahasa Melayu saya tak ingat. Tengok Ini sigma huruf besar. Okey. Ini adalah summation. Mungkin perjumlahan kot, wallahu alam. Saya tembak je dulu. Perjumlahan. Lebih kurang lah. Apa dia? Total. Maksud dia total. Betul. Dan diberi simbol I. I ni maksud dia ni lah. 1, 2, 3 sampai N. Alright. So itu dia. Boleh faham so far? Okay, jom kita tengok contoh. Contoh dia daripada buku teks lah. Contoh 5. Alright. Insert. Okay, ni dah. Indeks harga 1 kilogram bagi 3 jenis buah-buahan yang dijual di gerai pada tahun 2018 berasaskan 2010. Masing-masing ialah 175, 120, 160. Itu adalah indeks. Indeks. 175, 120, 160. Untuk tahun 2018 berasaskan 2010. Jadi asasnya ada 2010. Cari indeks gubahan bagi buah-buahan tersebut pada tahun 2018. Berasaskan tahun 2010. Okey. So formula dia merah pula. I bar sama dengan summation sigma huruf besar. Summation of IWI per summation of WI. Betul ke? Betul lah. Gitu. Ini formula dah. Jadi straightforward. Kita ambil saja kesemuanya. Tapi di sini dia tak bagi tu weightage ni. Oh, dia kata 1 kilogram bagi 3 jenis buah-buahan. Okey. 1 kilogram bagi 3 jenis buah. Maknanya weightage dia sama. Weightage dia sama. So, kita ambil sebagai satu lah weightage dia. Ya. Contoh dia tunjuk macam mana? Kalau contoh dia tunjuk 1. 1 saja nampak tu.
weightage. Sebab dia kata 1 km. 1 km pula dah. 1 kilogram. Okey, jadi indeks gubahan dia ialah 175 darab dengan 1 tambah 120 darab dengan 1 tambah 160 darab dengan 1. Jadi dibagikan dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 3 pula tambah 1. Guna kalkulator. 175 campur 120. Dapat apa? Kalau bunda 151.67. Oh bunda 151.67. Okay, ni tu. Ini straightforward. Guna just plug in the number saja ke dalam formula tu untuk dapatkan formula. Dapatkan jawapan dia. Straightforward. Kita tengok contoh 6. Okay. Alright, ini baru lebih relevan sikit. Okay, ada pie chart kat situ. Alright. Ini nombor 5. Okay, buat nombor 6 pula. Jadual diorangnya di bawah menunjukkan indeks perbelanjaan utility sebuah kilang pada tahun 17 berasaskan 2011. Okey. 17 berasaskan 2011. Jadi asas dia adalah 2011. Carta pie perlu menunjukkan peratus penggunaan dia. Okey. Jadi inilah dia weightage dia. Bahan api 25%, air 17%, elektrik 58%. Alright. Itu weightage dia. Dia punya, kalau ikut pie chart dia, sepatutnya bila kita jumlahkan dia jadi 100 lah. Tapi it doesn't really matter lah. Alright. Jadi dalam jadual tu dah beritahu dah. Indeks dia, indeks harga lah. Cost. Indeks cost 2017 berasaskan 2011 untuk air 135, elektrik 140, 125 untuk bahan api. Jadi dia suruh cari indeks gubahan. Straightforward juga. Jadi gunakan saja formula dia. Indeks gubahan sama dengan air tadi. Air adalah 135 didarabkan dengan air berapa? Air 17. Tambah elektrik 140. Elektrik ni weightage yang terbesar. Jadi cost dia banyak bergantung pada elektrik. Tengok sini, dia punya indeks dia paling tinggi sekali dan weightage dia pun paling tinggi sekali. Jadi of course lah, cost untuk kilang ni akan naik mendadak. Okay, weightage ni ialah 58. Tambah 125 didarabkan dengan bahan api 25. Okey. Sebenarnya kalau kita nak berapa peratus boleh juga. Boleh juga 0.17. Ini pula kalau peratus jadi 0.58. Ini pula 25% maknanya 0.25. Tapi kalau kita guna peratus, bawah ni pun kita kena 0.17 tambah 0.58 tambah 0.25. Kalau kita nak guna peratus lah. Tetapi kita nak konsisten. Kita tak guna, kita hanya ambil terus nombor dia yang tu. 17 tambah 58 tambah 25. Okey. Kalau belah atas ni kita guna peratus, bawah kita guna peratus. Gitu. Kalau tidak kita konsisten, kita ambil plug in saja number dia 125, 17, 58. So kita guna kalkulator. 135 darab 17 tambah 140 darab 58. Pastikan tak ada mistake. Tambah 125. Kena hati-hati betul buat benda ni.
Takut hilang markah. Okey, dibahagikan dengan ni bubuh kurungan 17 tambah 58 tambah 25. 25. Jadi dapatlah dia jawapan 135.4. 135.4. Okey? Okey. Straightforward. Okey. Kita tengok latihan. Straightforward. Cuba buat dua-dua sekali lah. Rasanya pendek saja ni soalan ni. Kuih Nekbat, kuih Nagasari, kuih Serabai. Okay, good. Nombor 2, carta palang menunjukkan mata kredit bagi 3 subjek. Indeks kemasukan. Indeks kemasukan murid untuk subjek kimia kimia sains adalah 136 M18. Oh, okey. Alright. Okey. Nombor 2 tu tough sikit. Nombor 1 tu should be easy. Should be lah. Okey, formula I palang. Summation. Kalau dia tak bagi pemberat terus kira. Dia tak bagi pemberat. Tak ada pemberat. Terus kira je. Mana yang pemberat dia satu lah. Okey, dah dapat. Dapat dah. Nombor 1. 105. 105 105. Okey, terus buat nombor 2. Saya cek jawapan sekejap Alright, iyalah. Oops. Okey, 1 tambah 1 tambah 1 iaitu 3. 105 tambah 112 tambah 98 bagi 3 105. Alright, betul, nombor 1 betul. Okey. Nombor 2 ni sedikit challenging. Dia corner sikit.
Okey, dapat. Tak apa-apa. 114. 114 114. Okey. Try Itu nilai M. Okey. Jadi nombor 2 ni dia sengaja pusing-pusing tapi dia tak sukar sangat. Kita guna arithmetic saja. Okey, kimia dia punya indeks 136. Dia punya weightage dia, pemberat dia 3. Okey, tambah ekonomi weightage dia 2. Kemudian dia punya indeks dia M, saya berbodoh M. Kalau M2 tak syok lah rupa dia kan. Kemudian yang last kali 108, weightage dia 3 juga. Jadi bawah ni 3 tambah 2 tambah 3. Ini adalah bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan 120. Okey. Dapat dari mana 120 tu? Kita dapat dari sini. Itu adalah indeks gubahan. Indeks gubahan bagi ketiga subjek pada tahun 2019 berasaskan 2015 adalah 120. Jadi itu dah dia asalnya informasi itu. Okey. Tukar balik. Okey, jadi 136 bagi darab 3. Alamak. Okey. Kalkulator. 136 darab 3. 408. 408 tambah 2M tambah 108. 324. 24. Alright, good. Thank you. Bawah jadi 8 Dapat. 20. Jadi 408 tambah 324 732 tambah 2M adalah bersama 120 darab 8. Dapat 960. 960 okey. Jadi 2M adalah bersama dengan 960 tolak 732. Apa? 960 congak tak terror sangat. 732. Takut silap. 228. 228. Jadi M ialah 228 bagi 2. Dapat. 114. Betul lah jawapan dia. Good. Okay. Alright, ada soalan apa-apa sebelum kita move on? Kita tengok contoh 7. Alright. Sekarang ni dia punya contoh dia dah jadi lebih celaru sikit. Alright, kita tengok dulu. Kita tengok apa dia punya cabaran yang dia beri. Insert. Okay. Jadual di bawah menunjukkan harga kos bagi 3 bahan utama dalam pembuatan keluli tahan karat, standard steel oleh sebuah syarikat. Okey, bahan dia ada besi, kromium, nikel. Besi, kromium, nikel. Okey, mungkin besi ni bahan mentah dia paling penting lah. Tengok besi ni saja dia punya peratus dia 72%. Selain daripada tu, kromium dengan nikel tu mungkin bahan yang membuatkan dia jadi tak karat lah. Standard steel ni, kromium, nikel dan peratus dia kurang sikit. Okey, dia bagi tahu harga. Dalam ni begitu harga pada tahun 2010 dan harga pada tahun 2018. Ini adalah RM per tan metrik. Tengok harga besi. Harga besi yang paling murah sekali. Itu pun naik daripada 2025 ke 1424. Harga kromium kedua paling mahal. 8431 ke 9512. Dan nikel pula paling mahal sekali tapi peratus dia 10% saja. Dia kata soalan dia
Hitung indeks harga bagi besi, kromium, nikel pada 2018 berasaskan 2010. Itu dia bagi stage by stage tu. Okey. Ingat lagi tak macam mana nak kira indeks? Indeks dia sekejap Yang indeks biasa Indeks ialah I bersama dengan Q1 per Q0 kan dulu kita guna kan. Darab dengan 100. Okey. Itu indeks kemudian kita ada indeks gubahan I bar, iaitu summation of II WI dengan dibagikan summation of WI. Jadi kedua-dua ni formula yang kita akan guna. Alright. Okey. Jadi kita tengok dulu. Allahu Akbar. Okey. Okey, indeks besi indeks besi kita tulis I besi lah. I besi. Okey, I besi apa? I besi iaitu 34 betul lah. 3424 bagi 2025 darab 100. Sama dengan okey, nak kena guna calculator. 3424 bahagi 2025 betul. 2025 kemudian darab 100 jadi 169. 169.09. Kita ambillah 09 tu. 169.09. 109 per 09. Okey. Kemudian kromium berbuat arkro cukup lah. 9512 per 8431 darab 100. 112.82. Alright, thank you. 112.82. Okey, dan terakhirnya Allah, perlulah saya buat ni. Got it. Allah Akbar. Tergendala sebentar, kenapa jadi macam ni? Ya Allah. Alright. Hope everything okay. Nickel. Pula ini paling mahal sekali. Oh, nikel harga dia jatuh. 50916 bagikan dengan 62235 darab dengan 100. 81.81. Okey. So ini dah settle soalan A. Soalan B pula. Hitung indeks gubahan bagi harga kos pembuatan kalori tahan karat pada tahun 2018 berasas 2010. Berikan tafsiran mengenai dapatan anda. Dia nak tafsiran sekali. Okey. Jadi kita akan guna formula indeks gubahan. Panjang ni. Bercelaru, banyak nombor. Ini yang ada masalah dia ni. Tak apa, kita buat saja. Alhamdulillah. Iaitu 3424 bagi dia punya weightage untuk besi. Besi weightage dia 109.09. Okey, ini kita dah bundarkan. Nombor kita bundar, tak apalah. 2 titik bulan is good enough lah. Tambah silap ni. Alah, silap. Boleh delete ke? Boleh delete. Alright. Silap.
silap. Indeks dia apa? Indeks dia ialah 109.09 didaratkan dengan weightage, iaitu pemberat dia 72. Tambah kromium punya indeks ialah 112.82, weightage-nya 18 tambah 81.81, weightage dia 10. Dan kita tambahkan dia semua weightage dia 72 tambah 18 tambah 10. Okey. Panjang. Guna kalkulator. 109.09 darab 1 darab dengan apa? Masya-Allah. Darab 72. Okey. Tambah, pastikan nombor key in semua betul. 112.82. Ini sumber mistik saya paling banyak sekali, kalkulator. 18 tambah 81.81 betul darab 10. Okey. Bagikan dengan dalam kurungan 72 tambah 18 tambah 10. 100% kot tu. Jadi ini dah dapat jawapan dia. 107. Betul ke ni? Macam tak betul je. Macam tak betul je. Apa yang tak betulnya? Tak sama dengan jawapan dalam buku teks. Sekejap 107 pun berapa saya dapat tadi? 0.03. Apa yang tak betulnya? Okey. 109. Okey, saya semak dengan buku teks ada silap kita somewhere. Silap kita dekat harga indeks untuk besi ni, dia dapat 169. Tapi saya dapat lain. Ni silap ni. Kita dapat 109. 169. Check balik sekali lagi. Ini yang menjadi masalah dia ni. Matematik tambahan ni, bukan tak reti konsep. Silap. Bagi 2025 16909. Okey, saya silap tulis 169, silap tulis. Okey, jadi 169. Okey, kira balik. Kalau kira balik 169.09 darab 72. 112.82 darab 18 tambah 81.81 darab 10. Bawah tu total dia 100 lah tu rasanya. 100. Jadi 150.23. Itu jawapan dia. Okey, boleh tu? Boleh. Okey, jadi challenge dia sebenarnya bukan nak faham dia, tapi kita risau silly mistake. Okey. Kalau ini cara saya buat, kalau tengok buku teks punya contoh, contoh dia buat ni dalam buku teksnya, penyelesaian bagus juga. Dia buat table Dia buat besi, dia buat satu table untuk besi, indeks dia berapa, weightage dia berapa, kemudian I darat dengan W dia berapa. Ini bagus ni. Cara ni bagus. Kemudian kita totalkan weightage dia, totalkan
apa tu IW tu. Jadi kita bahagikan dapat 150.23. Ini pun satu cara untuk mengurangkan kesilapan, especially pada kalkulator. Okay? Okey. Alright, kita tengok soalan C. Okay. Oh, by the way, dia kata berikan tafsiran mengenai dapatan anda. Macam mana nak bagi tafsiran dia? Tafsiran 150 dia punya indeks berbandingkan dengan besi punya indeks lebih tinggi 169 berbanding dengan total dia. Sebab besi itu adalah peratus yang tertinggi. Dia punya kenaikan dia banyak bergantung kepada nikel sebenarnya. Tapi nikel sebab dia punya harga dia jatuh, indeks dia 81.81, jadi dia dah tidak dia punya indeks gubahan dia tidak naik mendadak sangatlah. Berikan tafsiran. Tak tahu, kita tengok buku teks punya jawapan macam mana. Terdapat peningkatan 50%, 50.23% bagi kos pembuatan kulit tahan karat pada tahun 2018 banding 2010. Oh, itu dia punya tafsiran dia. Okey. Saya punya cerita tadi tu panjang sikit jawapan dia. Tapi cara buku teks ni cerita mudah saja. Peningkatan harga dia ialah 50.23% bagi kos pembuatan keluli tahan karat pada tahun 2018 berbanding 2010. Okeylah tu. Alright. Okey. Okay, now. Tengok C. Tentukan harga kos pembuatan keluli tahan karat pada tahun 2018. Jika kos pada tahun 2010 ialah 65 juta. Itu kos dia. Okey, kos keseluruhan. Ini kos keseluruhan. Kos pada tahun 2010 ialah RM65 juta. Itu informasi dia. Dia suruh cari kos pada tahun 2018. Okey. Cara yang termudah sekali ialah kos untuk 2018 ialah 65 darab indeks dia tadi, indeks gubahan dia 150.23 dibagi dengan 100. Inilah cara yang termudah sekali. 65 darab 150.23 bagi dengan 100. Jadi kos dia ialah 97.65 juta. 97.65 juta. 7.6. Oh, ringgit. Jangan lupa ringgit ya. RM. 97.65 juta. Jadi macam itulah. Panjang cara kerja je, tapi sebenarnya mudah je. Konsepnya mudah, tapi panjang. Cara kerja panjang, nombor yang berjela. Jadi hati-hatilah. Okey? Alright. Ada soalan apa-apa? Alhamdulillah, faham. Okey, alhamdulillah. Latih diri. Oh, ada banyak soalan. Nak buat yang mana satu? Soalan okey. Kita buatlah nombor 1 tu ni dulu. Kita tak tahu, nanti kita tengok tengok times. Kalau tak banyak guna masa untuk soalan 1, kita buat soalan 2.
ada dia bang menunjukkan harga bagi 4 barangan A, B, C dan D digunakan dalam pembuatan atap genting pada tahun 2016 dan 2010. Alhamdulillah. 20, 30, 60, okey ni 100. Hitung anda indeks bagi setiap barangan. Terus buat semua ibu. Buat A, B, C. Terus buat. Allah. Sure. Oh, okey. Tap. Oh, okey. Alright. A. Sebelum tu bubuh formulanya. I ialah bersama dengan Q1 per Q0 darab 100. Dan I gubahan dah dapat dah indeks untuk B. Untuk A, sorry. Guna formula itu saja. Saya tak dengar suara Megat. Dah dapat tak suara I Dapat. belum? Dapat. Dapat dah apa-apa? Untuk indeks harga bagi A dapat 150. 100? 50. 50. Okey, untuk B? B dapat 104. 104 104. Untuk C? C dapat 120. 120. 120. Okey, D? D dapat 124. Okey, good. Nanti saya kira asing So sekarang tengah buat soalan B ke? Baru nak start. Alright, good. Okay. 2.1 bagi 1.4. Okey, indeks untuk barang A betul. 1.56 bagi 1.5. Indeks untuk barang B betul. 1.92 bagi 1.6. Indeks untuk C pun betul. Indeks untuk D 5.58 bagi 1.6. 3. Oh, salah. Ini silap ni. 58 bagi 4.5. 4.5 bukan 4.6. 124. Okey, good. B. Okey. Ini pun straightforward juga ni. Dapat dah? B. Tengah Alright. kiri. Okay, good. Tak apa.
121. 121. Saya ni silap mana entah. Awak silap. 121 Okey, tak apa. Teruskan yang C pula Saya nak kira, nak tengok kat mana saya silap ni. Banyak betul salahnya ni. 60 darab dengan 10 tambah, saya tambah betul, 104 darab 20 betul, tambah 120 darab 40 betul, tambah 124 darab 30. Betul lah, 121. Okay, good. Okay, B 121 settle. Ini C ni guna balik formula I bersama dengan Q1 Q0 darab dengan 100. So Dapat RM2.19. RM2.19. Okey. Untuk C ni tengok kita guna balik formula untuk indeks tu. Dia dah bagi tahu Q0. Q0 itu Q 2010 lah. Q2016 dia bagi dah. 2016 punya harga ialah 2.65. Okey, Q dia naklah Q2010. Ini yang dia nak. Dan I untuk ini adalah 121. Jadi kita plug in masuk dalam formula. Jadi 2.65 per Q2010 darab 100 sama dengan 121. Jadi Q2010 adalah bersama dengan 2.65 per 121 darab 100. Betul ke? Salah. Salah. Okey. Darab 100 ni kat atas lah. Okey, macam tu. Okey. 2.65 darab 100 bagi 121. Dapatlah RM2.19. Jadi betul jawapan dia. RM RM2.19. Okey. Sekarang dah pukul apa? 9.30. Banyak mana lagi topik nak cover? Bahan. Oi, banyak soalan dia. Oh, dah. Soalan dua saja. Ini latih intensif. Oh, ini je. Nak habis dah hanya indeks. Itu saja. Indeks dengan indeks gubahan saja. Topik indeks ni memang pendek saja. So kita buatlah soalan nombor 2 ni. Okey? Alright. Maksudnya itu indeks saja. Itu nilai A, B dan C. A, B dan C tu apa dia? A, B dan C tu dalam ni ialah indeks. Dalam ni.
D kat sini, D pemberat. Tengok betul-betul tau. D pemberat. A, B dan C adalah indeks harga. Oh, ini panjang ni, ini panjang. Iya ke panjang? Taklah juga pandang panjang sangat pun. Saya curious lah. Tak apa buat soalan ni. Saya rasa macam KBSM punya syllabus untuk indeks ni dia ada lebih sikit lah. Macam ada lebih sikit daripada yang KSSM punya. Macam KSM ni dia ringkas sangat topik dia. Tapi tak apalah. That's all that matters. Itu sahaja. Okay. 5 bahan. Wah, banyak sangat dah. 2019, 2013. Itu nilai A, B dan C. A, B, C dan D. Okay. Alhamdulillah. Penggunaan formula saja. Yang penting kita faham formula ni. Bukan setakat hafal formula tapi faham kenapa formula dia come to being. Dan macam mana nak plug in nombor dalam formula tu je. A, B, C dan D. Okey. Pemberat 12. Itu tak penting. A berapa? A dapat 115. 115. Okey. B? B 150. 150. C? C 112. Okey. D? D dapat 33. 33. Alright, good. Teruskan ke soalan B pula. Q 23 per 20 darab 100. Ada 3 lagi 20 darab 100. Okey, 115 betul. A. R B ialah 12. Bagi 8 100. Okey, B betul. Allahu Akbar. Okey. IS itu 18 per 16 darab 100. 18 bagi 16 darab 100. Okey, 112.5. C betul. Dan D pemberat. Pemberat senang je lah.
100 tolak 8 tolak 12 tolak 20 tolak 27. Pemberat dia. Sebab jumlah pemberat dia semua 100%. Jadi dia tolak saja 100 tolak 8 tolak 12 tolak 20 tolak 27. 33. Jadi betul juga D. Good. Tengok B pula. B pula. Indeks gubahan. Okey. Indeks gubahan. Panjang ni. I bar 8 118 pula. 120. 115 150 tambah panjangnya. Teruskan. Panjang sangat. Saya nak pindah tempat lain. B kat sini. Puluh 8 115 12 112.5 20. Apa yang tak kena ni? Apa dah? 1 Aha. 675. Okey, teruskan soalan C. Saya asyik buat silap macam ni. 115 darab dengan 12. 150 darab dengan 20. 12.5 darab 27. 130 darab 33. Okey, ni betul lah ni. Okey. Ya Allah. Tu 20 darab 8 tambah 115 darab 12 tambah 150 darab 20 tambah 112.5 darab 27 tambah 130 darab 33 bagi 100. 126.675 betul. 126.675 betul. Good. Okay, C. Oh, tanda mata. Okay. I sama dengan Q1 per Q0 darab 100. Okay. Okay, apa dia bagi? Okay, Q 2013 dia dah bagi. Q 2019 dia tak tahu. Ya Allah Akbar. Dan I in this case ialah 126.675. Dapat tak?
Oh, you tengah buat soalan D ke tu? Oh, cikgu C. C dah dapat dah? C. Oh, C. C tak buat lagi? Oh, terlanjur. Okey, tak apa buat D. Tak apa. C. Oh, buat C sekarang ya? Okey. Alhamdulillah. Saya baik C. Jawab apa? RM44.34 Okey, betul. Alright. Dia basically kat sini lah. Q2019 sama dengan 35 darab 126.675 per 100 dapat 44.34 kan? RM. Okay, good. Okay, tadi D tu tadi ada soalan ni. Saya patut macam C pasal. Okay, apa soalan untuk D tadi? Macam ada sangkut. Boleh buat ke D? Nak try. Okay. Soalan D ni saya ada masalah sikit sebab dia tak bagi tahu dengan jelas tau. Dia kata hitung indeks harga bagi tender mata tu pada tahun 2021. Dia tak bagi tahu asas tahun bila. Asasnya tahun 2013 ke 2019. Ini yang saya tak suka ni. Soalan macam ni tak suka. Tapi kalau dia peringkat kalau 10% dia punya Senang lah. 110 110 lah. Betul. dia meningkat 10%. Meningkat 10%, maknanya 110 lah indeks dia. Betul. Very good. Saya pun baru notice. Okey, ini meningkat 10%, meningkat 10%. Kos keseluruhan kan, kos keseluruhan meningkat 10%. Jadi tak kisahlah sama ada ni 2019 ke asasnya, 2013 ke asasnya, bermaknanya indeksnya ialah 100 tambah 10 iaitu 110. Siap. Dia tak jelas, dia tak kata indeks tu bagi asas 2013 ke 2019. So but it does not really matter. Kalau 10% daripada 2019 bermaknanya indeks dia daripada 21 ke 2019 ialah 110. Kalau dia kata asasnya 2013, kos dia meningkat daripada 2013 10%, mana indeks dia pun still 110 juga. Hanya indeks dia daripada 2021 berasaskan 2013. Jadi begitulah. Dia tak bagi tahu asas ni bila saja. Okey, so dapat jawapan semua okey dah. So ini yang terakhir. Dah habis dah indeks. Ada apa soalan? Faham? Indeks ni mudah saja kan? Hanya hati-hatilah dengan nombor yang berjela. Itu sajalah. Konsep dia sangat-sangat mudah. Okey, kalau tak ada soalan, kita awal 9.44. Basically, kelas untuk indeks dah habis. Saya sekejap